boleh tak cerita sikit tentang kefahaman ringkas tentang skop kerja perancang bandar? Urban planning ni actually kat Malaysia, we talking about Malaysia kan dulu kan. Okay, ada empat universiti yang tawarkan course urban plan, which is UiTM, UTM, USM, UM dengan if not mistaken IIUM juga kan ada tawarkan. Okay, skop mereka ni adalah untuk merancang, kita katalah sebab dia born by word itu sendiri kan, planner. Bila bercakap pasal planner ni, skop planner ni merancang current punya development, pada yang sama mengambil kira future punya lah development growth kan. So dia juga berfungsi sebagai development control lah bagi kebenaran merancang land use kan. We talking about tanah yang from the scratch tu. Okay, so macam mana nak plan, pada yang sama nak control mekanisme yang ada. Tapi semua ni back to back bawah built environment. Untuk valuer biasanya kita akan taksir sesuatu benda tu kepada nilai, kepada value lah, harga, berapa harga kan. Contoh kalau macam planner ni, dia orang merancang, which is the first phase tu memang penting lah kan untuk sesuatu pembangunan tu. Lepas tu semasa urban plan ni juga, scope dia juga, bila dia buat planning tu, yang daripada perspektif saya lah, dia kena mengambil kira banyaklah elemen, which is kalau we talking about sustainable kan. Sustainable tu merangkumi apa? Environment, dia merangkumi ekonomi juga, dia merangkumi sosial ni lah. Dari sudut pandangan seorang surveyor, apa kepentingan dan peranan seorang perancang bandar? Untuk kepentingan dan peranan perancangan bandar ni memang amat signifikan lah. Sebab itu ada universiti pun masih ada tawarkan, institut pun ada produce that kind of professional lah. So penting kerana sebab dalam proses satu pembangunan tu, sebenarnya kita akan bekerjasama dengan semua orang in future lah. Contoh kalau you dah jadi orang kata urban plan punya ni kan, professional, you akan bekerjasama dengan semua orang. Contoh macam saya cakap tadi lah, ada bekerjasama dengan arkitek, IR, surveyor juga yang kena involve. So that dalam pembincangan tu nanti kita nak hasilkan satu orang kata pembangunan yang terancang in future kan. Sebab you all function untuk current punya planning. Contohlah tanah, land from the scratch you ambil, apa you plan kan, dengan mengambil kira all the akta-akta yang terlibat, kata technical spec whatsoever apa semua kan in future kan. Sebab bila kalau plan ni you akan dapat satu orang kata, yalah, I believe that you akan expose dengan mapping kan, geospatial, lepas tu that one GIS, tak tahu kat mana zoning kawasan-kawasan tu. So itu antara faktor pertama lah. Pertama sebab dia akan bekerjasama dengan semua pihak untuk menghasilkan satu kata development yang terancang tu kan. Sebab you guys plan untuk future, pada yang sama contoh bila development tu on progress, you kena tengok juga, you kena monitor, is it comply or not. That one, sebab itu ada functionnya kat situ. Berdasarkan pengetahuan tuan, apakah ciri-ciri seorang perancangan bandar yang profesional? Ethical practice ni penting sebab in future kalau you dah practice, you akan ada tendensi untuk orang kata bribery lah, bribe, which is yelah kan, developer akan approach you ataupun siapa-siapalah klien ke apa benda kan. Kalau you masuk government, of course orang minta approval kan, okay, dan ada bayar-bayar lah apa something like that, yang bribery. Sebab itu dalam situasi sekarang Malaysia mensasarkan orang kata banyak agensi yang perlu dapat anti bribery ISO. So ethical practice tu penting. Sama je untuk semua profession, kena avoid that orang kata bribery punya issue lah, which is tu kita panggil etik dalam practice. Bila you dah practice kan. Okay, ciri-ciri yang kedua adalah you mesti competent lah, high professional. Which is untuk dia punya explanation dia, okay, kalau apakah ciri-ciri sebagai urban planning yang orang kata very high professional, which is very on point lah, which is saya faham bila fasa you masih belajar, lepas tu nanti you akan practice. Mungkin masa practice tu you masih macam okay, bela-bela lagi. Sebab yang saya tahulah untuk urban planning, you kena sangat mahir technical aspect satu benda, yang kedua dengan akta. Okay, kita tengok kan, contoh rancangan fizikal, rancangan RS kan, rancangan struktur,
lepas tu dengan local authority punya ni kan. Setiap local authority ni berbeza-beza dia punya spec. That one kena on point lah, which is kalau you dah grade nanti masuk je, orang kata town planning punya akta tu macam fees ke apa benda ke guideline ke benda, you dah very orang kata competent lah. Cabaran semasa bagi seorang perancang bandar, macam bersaing ke, perlu bersaing ke, adakah itu termasuk kepada cabaran? Okey, cabaran ni ada banyak sebenarnya. Kalau sebagai urban plan kan, macam cakap kalau talking about competitor, macam cakap urban plan ni memang satu division kan. Skop kerja dia tu memang kata kita dah very clear cut. Dia merancang untuk current, bersama untuk monitoring juga mekanism. Dia boleh masuk government, dia boleh masuk swasta. Okey, kalau competitor tu mungkin among profession tu sendiri. Contoh kalau macam daripada local university sendiri kan. Local university dia ada, UTM pun ada. Ni tapi persaingan sehat lah. Maksudnya okey, siapa yang paling the best serve to the ni kan, to serve tu kepada kata industri nanti later on. Tapi pada pendapat saya cabaran yang kalau nak menjawab lah soalan ni, cabaran semasa bagi urban plan ni, saya rasa okey, pertama sekali kalau dalam law awak pun ada belajar pasal law kan. Law ni kalau masa during awak merancang ada satu klausa dipanggil force of majeure. Force of majeure ni which is acting of God, which is sometimes bila kita merancang satu benda kita tak boleh identify. For example COVID-19 kan, tak ada siapa pun boleh tahu, tak ada siapa boleh trigger benda tu datang kan. So bila dia datang tu banyaklah terus orang kata SOP yang keluar. Lepas tu orang kata kawasan-kawasan yang digazetkan untuk di avoid lah supaya ni. Contoh kat kawasan kilang, okay, kita tak boleh. Sebenarnya bila kita ada knowledge, kita ada profession tu, kita boleh bagi information tu kepada yelah orang kata policy maker. Contoh macam disaster kan. Okay. Apakah cadangan untuk meningkatkan profesionalism bagi perancang bandar? Cadangan dia paling sama sebagai kata urban planner tu dia kena versatile. Okay, what is mean by versatile? Contoh lah kan, dalam orang kata you punya kompetensi tu, you kena adaptable. Macam saya cakap kan, you kena orang kata yelah memanglah realitinya you are urban plan, you ada belajar, you ada course-course yang you ambil kan. Cuma saya study awak punya subjek kan, saya tengok okay, ada yang okay, sama dengan saya macam appraisal lah contoh. So that one ada, tapi you guys belajar surface untuk land economic, untuk pricing mechanism tu kan. Okay, kami valuer kita expose pada benda tu. Tapi orang kata kena paling sama, you kena orang kata extra mile lah juga. Macam cakap kan, versatile maksudnya kena adaptable. Untuk salah saya, boleh tak Cik beri penerangan atau kefahaman lah tentang Code of Practice dan undang-undang lain yang berkaitan? I believe that macam town planner punya ni pun dia ada guideline kan, ada berkaitan dengan fee, berkaitan dengan apa. Sebab itu orang kata kalau kata practitioner tu macam you nanti dah jadi urban plan, you orang kata misconduct kan, melakukan apa semua, dia akan di jail ataupun penalty, lepas tu lesen dia tarik balik ke contohnya. So orang kata dalam akta profession conduct tu sendiri lah, contoh nanti dah register kat board, so board tunjukkan okay mana-mana yang melakukan kesalahan macam misconduct lah kan. Macam valuer pun ada juga, macam property management pun ada juga, contoh dia melakukan something kan yang ni corruptkan dia, nanti kalau tu dia akan ditarik balik lah dia punya license tu. Ni berkait dengan dia punya board dengan akta town planning tu sendiri lah. Dia code of practice ni orang kata lebih kepada professionalism, dia berkait dengan your punya badan tu sendiri lah juga, dia akan bagi guideline kan untuk code of conduct. Lepas tu berkaitan dengan undang-undang yang berlainan tu kena get know juga kan, isu-isu tiba-tiba macam sekarang tiba-tiba anti-bribery punya ni kan, ISO naik, maksudnya benda tu satu benda yang penting. Setiap agensi kena dapatkan anti-bribery punya certification. Baiklah, kita akan mulakan sesi discussion kita mengenai the relationship with town planning and surveyor. Okey, saya akan mulakan dahulu. Pada pendapat saya, juruukur tanah sebenarnya melakukan pelbagai projek dari perancangan
dan reka bentuk infrastruktur serta bermacam lagi. Mereka pakar dalam menentukan saiz tanah serta ketinggian topografi. Juru ukur akan memberi konsultasi dan berbincang serta memberi maklumat untuk membimbing kerja-kerja jurutera, arkitek, perancang bandar, ahli geologi dan pemaju. Manakala untuk perancang bandar pula, selalu terlibat dalam membangunkan komuniti di sekitar. Bermaksud pada umumnya perancang bandar ini merancang dan memelihara bandar melalui aspek guna tanah dan infrastruktur yang sedia ada. Agensi pula perlu menyeimbangkan keperluan seperti kawasan perumahan, kawasan pertanian dan komersial. Seterusnya saya akan pas kepada Nora sikit. Terima kasih Syahidah. Okey, saya akan sambung. Pada pendapat saya, dari sudut bidang juru ukur harta tanah ini, mereka akan terlibat dalam proses-proses membuat kerja seperti sediakan bajet untuk penyelenggaraan dan juga selenggara bangunan-bangunan. Mereka ini akan menilai sesebuah kawasan itu melalui analisis khusus dalam bidang mereka seperti cash flow, supply and demand bagi merekod keluar masuk duit dalam projek tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat sesebuah kawasan seperti lot kedai yang perlu dibaik pulih, kerja sebagai property management ni mereka akan try to manage kawasan tu supaya life cycle building tu akan tahan lagi lama. Mereka akan mengkaji lebih tentang fasad bangunan tersebut dan building use-nya. Dari sudut perancang bandar pula, projek-projek ini juga sama skopnya, cuma lebih besar seperti membaik pulih, mencantikkan dan juga terdapat pembangunan semula. Ia lebih kepada urban design yang memfokuskan sesebuah kawasan itu perlu dirancang bagi tujuan menghidupkan semula dan diberikan nafas baru. Visinya juga tetap sama, iaitu ingin menjadikan sesebuah kawasan itu lebih lama bertahan serta fungsinya dengan lebih baik. Cuma bezanya adalah perancang bandar perlu menyediakan plan-plan konsep bagi menyokong serta menjelaskan rancangannya dengan lebih terperinci terhadap sesebuah kawasan itu. Seterusnya saya akan pas kepada Nelly. Ya, terima kasih Ashikin. Manakala pada pendapat saya pula, profesi perancang bandar dengan juru ukur ni mempunyai berkaitan seperti keperluan mereka dalam penggunaan zon guna tanah. Seperti contoh, sebelum seorang juru ukur tu hendak menilai sesebuah bangunan, mereka harus mengetahui zon guna tanah apa pada kawasan di bangunan tersebut. Hal ini kerana setiap nilai bangunan itu adalah berbeza mengikut zon guna tanah masing-masing. Dan bagi seorang juru ukur itu untuk mengenal pasti zon guna tanah tersebut, mereka harus merujuk kepada perancang bandar di kawasan tersebut. Manakala dari segi pandang perancang bandar pula, zon guna tanah ini penting bagi mengelakkan berlakunya sebarang percampuran guna tanah yang tidak penting. Perancangan pembangunan juga akan menjadi lebih halus dan berdaya mampan dan pada masa yang sama dapat memberi manfaat kepada persekitaran dan ekonomi. Juru ukur juga dapat menilai bangunan-bangunan ini dengan lebih mudah melalui zon guna tanah yang telah disediakan oleh perancang bandar. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat perkaitan di antara perancang bandar dan juru ukur. Kedua profesi ini sangat memerlukan antara satu sama lain dalam memastikan tanggungjawab masing-masing dapat dilaksanakan dengan cekap dan efisien. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, apa pendapat Safuddin? Terima kasih kepada Naili. Pada pendapat saya pula, bidang juru ukur tanah memainkan peranan penting dalam bidang perancangan bandar. Oleh itu, juru ukur memainkan peranan dengan bertanggungjawab dengan pengumpulan data untuk perancangan untuk masa hadapan seperti pengumpulan data pengangkutan, sistem saliran dan data bagi kawasan guna tanah. Dengan adanya teknologi geosistem maklumat GIS dan sistem penentudukan global GPS,
Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan dia dapat membantu juruukuh dalam pengumpulan data yang akan digunakan oleh juru perancangan bandar untuk merancang sesuatu bandar. Secara tak langsung, peranan juruukuh tanah ini dapat membantu merancang bandar dengan lebih tersusun dan menyeluruh. Sekian daripada saya. Baiklah, nampaknya kita dapat berdiskus sesama kita mengenai relationship antara town planning dan surveyor. Terima kasih kepada rakan-rakan dan kami akan tamatkan perbincangan di sini. Terima kasih. Terbang selisih si burung kediri, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih dan Fadi. Di lain tahun kita berjumpa lagi.